Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang ke channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan. Ilmu kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Citra kehidupan ini akan disampaikan melalui beberapa segmen, iaitu sketsa kehidupan, seni dan budaya, fikrah Muslim, ehwal semasa, my inside story, short film dan telemovie. Kalau kawan-kawan ikuti, insya-Allah pasti akan dapat menambah nilai ilmu mengenai kehidupan. Dalam hidup ini kita pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Kita tidak dapat lari daripadanya. Dalam siaran kali ini, saya akan membicarakan soal janda. Janda atau dara. Tabahnya seorang janda. Memang rata-rata janda, khususnya yang punya anak, tabah mengharungi kehidupan ini. Mereka lah ibu dan mereka juga lah ayah dalam membesarkan anak-anak. Mereka juga terpaksa menghadapi pandangan serong masyarakat. Mereka juga terpaksa berhadapan dengan golongan lelaki yang berhidung belang, yang cuba mengambil kesempatan dengan keadaan seorang janda. Malah mereka tidak dapat lari daripada fitrah semula jadi manusia yang inginkan belayan kasih dan sayang, dan namun mereka terpaksa memendam rasa. Ada yang berjaya mengharungi keadaan ini dengan cemerlang, dan ada yang kecundang di tengah jalan. Namun hakikatnya mereka tetap dan terus tabah menghadapi kehidupan ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Sesungguhnya pertemuan ini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita, dan kita tidak tahu pada waktu ini. Sesungguhnya Allah SWT menguasai seluruh alam maya ini dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Intisari surah Al-An'am ayat 59. Cuba bayangkan, dengan gugurnya sehelai daun dari pokoknya pun Allah yang mengaturnya, apalagi pertemuan kita ini. Dan Allah tidak mentakdirkan sesuatu hanya saja-saja. Pasti ada rahsianya. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama saya hingga akhir. Sebagai tanda sokongan kepada channel ini, saya mohon kawan-kawan subscribe, like dan komen. Sokongan dan dokongan kawan-kawan dapat membantu channel ini terus berkembang di alam maya ini. Malah akan terus berada di sini. InsyaAllah channel ini akan dapat membantu kawan-kawan menambah ilmu mengenai kehidupan yang tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini.
Ilmu mengenai kehidupan hanya dapat diperolehi melalui pengalaman hidup. Jadi, melalui pengalaman kawan-kawan lain yang menghadapinya dan juga pembacaan. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita ikutinya. Janda atau dara pilihan hati. Kalau pilih janda, terutama yang punya anak, kahwin-kahwin dah ada anak, kita akan bergelar ayah selepas kahwin. Janda juga sudah punya banyak pengalaman hidup menguruskan rumah tangga dan suami. Berkahwin dengan janda juga kita akan mendapat pahala. Lazimnya, apabila si bujang atau duda malah suami orang memberitahu mereka akan berkahwin dengan janda, soalan pertama yang mereka ditanya, anak berapa? Dan soalan kedua juga, bercerai hidup atau mati? Persoalan ini timbul bagi menyingati mereka yang ingin berkahwin dengan janda akan tanggungjawab berat jika punya anak yang ramai. Rata-rata mereka lebih mengusulkan janda yang bercerai mati, bukan yang bercerai hidup. Kalau bercerai hidup, harus hati-hati. Golongan janda ini bukan saja terpaksa menghadapi masalah ekonomi, mereka juga terpaksa menghadapi masalah menguruskan anak-anak sendirian. Mereka juga harus dapat mengawal hati dan perasaan dalam memenuhi fitrah semula jadi manusia. Malah lebih menyakitkan lagi, mereka sering dipandang serong oleh masyarakat. Soalan yang diajukan di atas tadi bertujuan mengetahui tanggungjawab yang perlu dipikul. Anak-anak itu pula bukan anak mereka yang ingin berkahwin dengan janda. Memang ini wajar diberikan perhatian utama. Sehubungan itu, diharapkan pasangan yang telah berumah tangga dan mempunyai anak lebih dari seorang, jangan ikut hati. Jika ada masalah rumah tangga, carilah jalan penyelesaian yang terbaik dan elakkan perceraian. Manakala pertanyaan berkenaan cerai hidup atau mati adalah untuk mengetahui sikap si janda itu. Jika bercerai hidup, mereka yang hendak berkahwin dengan janda diminta siasat puncanya. Mereka bimbang perceraian berlaku berpunca dari sikap si janda itu. Jadi harus berhati-hati. Inilah kemelut yang terpaksa dilalui oleh seorang janda. Sementara duda pula tidak menghadapi banyak masalah. Pihak duda hanya perlu menyediakan sara untuk anak-anak. Namun lazimnya daripada yang diketahui, pihak bapa sering mengabaikan tanggungjawab itu, lebih-lebih lagi apabila mereka telah berkahwin lagi. Golongan janda ini bukan saja terpaksa menghadapi masalah ekonomi, mereka juga terpaksa menghadapi masalah menguruskan anak-anak sendirian. Mereka juga harus dapat mengawal hati dan perasaan dalam memenuhi fitrah semula jadi manusia. Malah lebih menyakitkan, dipandang serong oleh masyarakat. Cuba bayangkan bagaimana si janda itu terpaksa bekerja untuk mencari sara hidup dan menguruskan anak sendirian. Sebelum bergelar janda, urusan mencari rezeki dan menguruskan anak-anak mereka buat bersama. Kini semuanya terpaksa ditanggung sendirian. Malah lebih sakit lagi apabila masyarakat sering memandang serong kepada golongan janda. Sekiranya seseorang janda itu baik dengan seorang lelaki, kebetulan suami orang, walaupun hanya sebagai kawan biasa, sering dipandang serong.
dikatakan hendak merampas suami orang. Lebih mengecewakan apabila terdapat lelaki yang berhidung belang, cuba mengambil kesempatan, cuba mengorak dan memberikan harapan palsu kepada seorang janda. Tujuan mereka hanya ingin mengambil kesempatan terhadap janda itu. Sehubungan itu, golongan janda harus berhati-hati dan berwaspada dalam soal tersebut. Jangan benarkan masyarakat memandang serong dan jangan biarkan lelaki yang berhidung belang mengambil kesempatan. Inilah sebahagian kemelut yang terpaksa dilalui oleh seorang janda, sementara duda pula tidak menghadapi masalah seteruk itu. Sekiranya berlaku perceraian, si isteri akan bergelar janda dan akan mengambil tanggungjawab menjaga anak, maka si janda itu terpaksa mengukuhkan tugas dan tanggungjawab yang cukup berat. Dia terpaksa menguruskan anak-anak, dia terpaksa menyediakan perbelanjaan untuk keluarga, maka si janda itu terpaksa bertindak sebagai ibu dan ayah bagi anak-anak. Tugas dan tanggungjawab ini cukup berat dan terpaksa dipikul oleh si ibu tunggal, si janda itu. Tugas bertambah berat sekiranya si bapa tidak menunaikan tanggungjawabnya dengan memberikan sara hidup untuk anak-anak di bawah jagaan bekas isterinya itu. Sekiranya si janda itu seorang yang berkejaya dan memperolehi pendapatan yang agak baik, tidaklah timbul banyak masalah perbelanjaan. Namun si janda itu terpaksa menguruskan berbagai perkara lain sendirian. Di samping itu, janda itu terpaksa menanggung rasa sepi, khususnya di malam hari ketika sendirian. Walaupun kalau ditanya, mereka memang menafikan dan mengatakan mereka sudah biasa, tapi hakikatnya Allah saja yang tahu. Mereka juga terpaksa memendam rasa dalam memenuhi fitrah semula jadi manusia. Malah paling menyakitkan, mereka dipandang serong oleh masyarakat. Namun mereka tetap tabah dan sabar, dan tidak mustahil mereka berendam air mata sendirian di malam hari. Justru itu, diharapkan anggota masyarakat tidak memandang serong terhadap golongan janda ini. Mereka adalah golongan yang sabar dan tabah dalam memikul tanggungjawab sebagai ibu dan ayah bagi anak-anak mereka. Mereka juga terpaksa memendam rasa, menahan gelora fitrah semula jadi manusia. Ada kalanya ada yang langsung tidak mau berkahwin lain semata-mata untuk membesarkan anak-anak mereka. Golongan lelaki yang berhidung belang janganlah mengganggu kehidupan janda ini. Jangan cuba mengambil kesempatan. Kasihanilah mereka. Bukan senang untuk menghadapi realiti hidup ini. Mereka terpaksa menghadapi berbagai masalah, meliputi masalah stigma, konflik peranan, ekonomi, emosi, hubungan dengan anak-anak, malah urusan mahkamah dengan bekas suami juga terpaksa mereka hadapi. Itulah sebabnya kita perlu mengkagumi ibu, mengkagumi janda yang berjaya membina keluarga dan mendidik anak-anaknya sehingga berjaya. Kerana itu bukan satu tugas yang mudah. Alhamdulillah, begitulah citra
kehidupan, masalah yang dihadapi oleh seorang janda. Saya amat berharap agar citra kehidupan yang dihidangkan ini dapat membantu kita merasa kasihan, beban, tanggungjawab kehidupan seorang janda, dan janganlah kita memandang serong kepada mereka, dan jangan sekali-kali cuba mengambil kesempatan daripada keadaan mereka itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.